Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Baik, sekali lagi pada semua yang sedang menonton, sidang betul sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton yang sedang menonton pada saat ini? Mudah-mudahan yang menonton pada sesi tadabbur kita pada malam ini, mudah-mudahan sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kita, dipermudahkan perjalanan kita untuk memahami Al-Quran, dan seterusnya mudah-mudahan dengan kefahaman kita terhadap Al-Quran itu mendekatkan diri kita kepada Allah, seterusnya menjadikan kita seorang yang lebih committed untuk berada dekat jalan hidayah. Sebab bila sebut hidayah ini, sidang putus sekalian, hidayah ini adalah bukan perkara yang sekadar kita minta Allah beri, Allah datangkan petunjuk. Dia bukan sekadar itu. Tapi hidayah ini yang lebih besar daripada sekadar minta Allah bagi petunjuk adalah kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala to give strength, untuk berikan kita kekuatan. Kekuatan apa? Memberikan kita kekuatan untuk tabi'ah. Kekuatan apa? Kekuatan tabi'ah. Apa makna tabi'ah? Minta pada Allah untuk bagi kekuatan untuk mengikuti petunjuk hidayah tu. Mengikuti petunjuk hidayah. Hakikatnya ramai yang dapat hidayah. Yang dapat tu ramai. Tetapi yang ikut petunjuk, yang ikut hidayah, yang itu yang jadi sangat sedikit, sangat minoriti golongan ini. Maka mohon pada Allah, pertama Allah mudahkan kefahaman Al-Quran kita. Yang kedua, kena mohon sangat-sangat pada Allah supaya Allah ini mempermudahkan kita semua untuk mengikuti petunjuk hidayah. Baik, yang sedang menonton pada saat ini, boleh tak komen sikit sama ada clear ke tak clear? Clear bahasa Kedah pula ke Tubik Bahasa Kedah Tubik tu Kelantan. Okey. Boleh tak sidang betul sekalian yang sedang menonton pada saat ini, cuba komen sikit dekat ruangan komen, dan saya sangat hargai kerjasama yang sudi untuk komen tu. Komen sikit kat bawah tu sama ada clear ke tak clear suara saya. Okey. Supaya saya tahu status live saya ni sampailah dari sudut technically. Sebelum kita bincang dari sudut pengisiannya, saya nak tahu technically anda dengar ke tidak suara saya, sidang betul sekalian. Boleh komen sikit tak dekat bawah tu. Saya dapat dalam 3-4 respon yang kata okey, clear, lalu saya akan teruskan insya-Allah. Okey, Nabila Adlina clear Ustaz. Terima kasih, alhamdulillah. Abu Ali clear, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okey. Ada lagi tak? Seorang lagi. Okey, alhamdulillah. Nur Syafiqah Sulaiman pun kata clear. Okey, jangan lupa tekan share supaya ramai lagi yang mendapat manfaat perkongsian kita pada malam ini. Saya bukan nak ramai pun. Saya yang penting adalah bila ramai, kita boleh wujudkan satu perbincangan. Mudah-mudahan lah. So, bila ramai orang tu, kita boleh wujudkan perbincangan insya-Allah. Baik, sidang betul sekalian. Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung tadabbur surah Al-Mulk kita. Dan setakat 2 siri yang kita dah bincang, sidang betul sekalian, ajaibnya adalah 2 siri yang setiap sirinya kita berbincang selama 1 jam lebih. 1 jam tu memang rahmat Allah lah kalau saya tepat-tepat berhenti, tapi biasa terlebih. Dalam sejam lebih kita baru 2 siri kita dah bincang. Ini adalah siri yang ketiga. 2 siri je, sidang betul sekalian, kita baru berbincang 2 ayat. So hari ini kita akan sambung perbincangan pada ayat yang ketiga. Perbincangan apa? Perbincangan pada ayat yang ketiga. Dan saya sangat teruja sangat-sangat untuk berkongsi. Saya sangat-sangat teruja berkongsi dengan sidang betul sekalian pada hari ini. Tambah-tambah bila masuk ayat ketiga. Sebab ayat ketiga ni, sidang betul sekalian, dia, orang kata apa, dia masuk pada benda yang kita boleh tengok. Dia masuk pada benda yang kita boleh tengok. Sebab kalau kita perhatikan surah Al-Mulk pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua,
Kita berbicara tentang Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita berbicara tentang Allah. Kita yakin Allah tu wujud, tapi Allah kita masih tidak nampak. Kita boleh nampak kekuasaan Allah. Kita boleh nampak tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat-ayat yang Allah hantar dekat sekeliling kita. Lalu sidang betul sekalian, ada di sana yang ayat kedua pula menyambung dengan Allah menyebutkan allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia masuk sikit kat situ konsep amalan dan ibadah. Tapi bila masuk ayat ketiga sidang betul sekalian, Allah attract kita, Allah menarik perhatian kita untuk tengok benda hak kita boleh tengok depan mata. Hak benda kita boleh tengok dengan jelas. Kita just kena buka open our eyes. Kita kena tengok, kena buka mata kita, tengok benda tu. Sebab hari ni berapa ramai manusia dan antara synchronization, antara tanasub, antara munasabah yang ada dalam Quran, menariknya sebelum Allah mendatangkan cerita tentang neraka, ada banyak juga tempat dalam Quran sebelum cerita pasal Allah bagi azab kepada manusia, Allah cerita pasal manusia ni ramai sangat gagal untuk orang kata apa, untuk internalize pemandangan mereka terhadap alam. Pemandangan, bukan pemandangan, pemandangan mereka terhadap alam. Mereka lihat alam, mereka tengok langit, mereka tengok tumbuh-tumbuhan, mereka tengok air, tapi akhirnya mereka sekadar takjub dengan air, sejuk air itu. Dia tengok pokok, dia pergi Cameron Highland, PKP dah habis, maka mereka pergi ke Cameron Highland ramai-ramai, pergi bercuti di Cameron Highland. Tapi sampai dekat ladang teh, dia tengok ladang teh, cantik ladang teh, cantik pokok teh tu. Tiba-tiba dia tengok, semata-mata tengok, cantiknya. Akhirnya yang keluar daripada mulutnya adalah sekadar cantiknya benda yang dilihat itu. Tetapi ini adalah tanda-tanda kegagalan manusia memanfaatkan ayat-ayat Allah. Ayat ni, dia bukan sekadar kita sebut ayat tu ayat Quran. Ayat ni ikut literal, secara linguistically, bahasanya bermaksud tanda. Itu maksud ayat. Jadi, alam adalah ayat-ayat Allah. Tanda-tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ramai orang dia sekadar tengok benda tu. Pokok hijau. Dia tengok ladang teh. Tapi dia tak pernah rasa macam I need something more further daripada sekadar saya nampak wah cantiknya. Saya perlukan benda yang lebih dalam lagi, benda yang lebih ke depan lagi daripada sekadar mengatakan wah cantiknya pada benda tu. It's more than that. That's why ada cerita dalam suratul Kahf yang kita baca pagi tadi, yang kita baca start daripada malam tadi sampailah ke petang tadi. Pada hari Jumaat kita baca suratul Kahf. Bukankah dalam suratul Kahf pada babak yang kedua ada 4 cerita kan? Pada babak yang kedua suratul Kahf, kita jumpa cerita pemilik 2 kebun. Dan dalam cerita pemilik 2 kebun sidang betul sekalian, kita akan dapati ada kawan yang baik itu dia berpesan kepada kawan yang tak baik tu. Iaitu bila mana kan kawan yang tak baik tu kan, bila mana dia masuk dalam kebun dia tu, dia kata ma'azunnu sa'ata qa'imatan. First kali, sebelum dia kata ma'azunnu sa'ah, dia kata first kali dia katakan, bila dia masuk kebun dia yang tumbuh-tumbuh, yang tanaman-tanaman yang bertumbuh dengan begitu ranum sekali, begitu dahsyat sekali dia punya hasil-hasil tanaman-tanaman dia, disebabkan asbab Allah memberikan rahmat, Allah memberikan nikmat kepada dia. Lalu dia mengatakan, aku tak rasa kebun ini akan binasa. First step, dia kata kebun aku takkan binasa. Lalu datang kedua, lebih mencabar iman dia sebab tadi tu dia tengok pokok. The first response yang dia tengok pokok tu adalah dia merasa takjub dengan pokok yang dia ada. Lalu dia mengatakan yang dia kata pokok dia tu, yang dia rasakan pokok yang dia ada tu takkan binasa selama-lamanya. That's the first thing. Dan lebih teruk daripada itu, rentetan daripada dia kata pokok tu ataupun tanaman dia takkan binasa selama-lamanya, dia pergi pada step yang lebih besar, iaitu dia mencabar imannya sendiri. Iaitu dia kata benda, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. Dia merasakan as-sa'ah tidak akan berlaku sama sekali. Mak mana as-sa'ah? As-sa'ah ni bermaksud dia merasakan hari kiamat tak akan berlaku. Sebab tu hati-hati dengan benda yang kita ada pada hari ini. Sebab bukti dalam suratul Kahfi, dengan harta benda yang manusia ada, banyak mengakibatkan hati mereka jadi gelap, lalu menatijahkan ada orang itu berani untuk merobek dan mencabar imannya sendiri. Yang itu yang kita duk bimbang sidang betul sekalian. Baik, saya tak nak cerita pasal benda tu, saya nak cerita pasal alam tu.
Lalu kan ada kan pesan daripada kawan kan, sebab ashabul jannatain. Ada pemilik dua kebun, dan dia pemilik dua kebun ni dia ada kawan. Kawan dia tu baik. Lalu kawan dia bila dia tengok kawan dia tadi bila masuk dalam kebun kata kebun tak akan binasa. Kebun tu aku rasa kiamat tak akan berlaku. Lalu kawan yang baik ni dia pesan dekat kawan dia, wahai kawanku, patutnya kan bila kamu masuk dekat dalam kebun kamu tengok kebun kamu hijau. Kamu tengok kebun-kebun kamu membuahkan hasil. Banyak tanaman-tanaman kamu semuanya menjadi. Tanaman kamu berbuah tanpa putus. Sepatutnya yang kamu kena sebut dekat mulut kamu bukannya kiamat tak akan berlaku. Bukannya tanaman kamu tak akan binasa. Sepatutnya yang kamu sebut, yang kamu kena sebut dekat mulut kamu adalah kamu kena sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang itu yang kamu kena sebut, wahai kawanku. Bukannya kamu duk sebut kebun kamu tak akan binasa. Bukannya kamu kena sebut kiamat tak akan berlaku. Supposedly kamu kena sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang itu maksudnya, apa yang saya nak sampaikan adalah sepatutnya penglihatan kita kepada alam ini menyebabkan kita bukan sekadar nampak benda tu. Bukan sekadar menyebabkan kita nampak langit itu langit. Bukan sekadar menyebabkan kita nampak pokok itu pokok. Tetapi yang Allah nak kita buat pada hari ini dengan melihat alam, Allah nak kita tengok alam, tengok pokok, tengok langit, tengok bumi, tengok tanaman. Allah nak suruh kita nampak dia dekat situ. Sebab itu adalah ayat, tanda-tanda. Tanda tu tanda-tanda siapa? Tanda-tanda dari Allah. Maka agak malang orang yang diperlihatkan tanda-tanda Allah, tiba-tiba dia sekarang nampak, dia tengok benda tu tak nampak Allah dekat situ. Sebab itu kawan dia pesan tadi, kamu tengok pokok tu tadi kat kebun kamu, bukannya kamu kata tak akan binasa, tapi kamu kena nampak Allah dekat kebun kamu dengan menyebut Masya Allah, la quwata illa billah. So that's why lah hari ni suratul Mulk pada ayat ketiga, setiap malam Allah rangsang kita punya cara berfikir kita terhadap alam. Sebab kita dah bekerja, kita dah celik selama berbelas-belas jam sebelum kita tidur pada waktu malam. Barangkali 17 jam, barangkali 15 jam. Lalu kita dah banyak masa kita peruntukkan dalam satu hari 24 jam. Kita dah banyak peruntukkan masa untuk kita buka mata, melihat sekeliling. Lalu sebelum tidur, Nabi menyarankan kita baca suratul Mulk. Antara bila mana kita sampai ayat ketiga ni, dia akan menyebabkan kita refresh balik, muhasabah balik. Pagi tadi, waktu aku celik mata aku tengok benda-benda ni semua, adakah sudah aku nampak Tuhan di sebalik tanda-tanda itu? Ataupun hari ni aku sekarang tengok benda yang Allah bagi aku lihat, Allah bagi aku celik tengok semua benda ni, aku sekarang nampak, wah cantiknya lah Dante. Wah cantiknya. Tapi tak nampak Allah di sebalik kecantikan itu. That's why Allah bawa satu makhluk, satu tanda. Allah boleh je sebut benda-benda lain. Tapi kenapa dalam suratul Mulk sebelum tidur kita ni, kenapa kita diceritakan tentang satu juzuk daripada alam yang namanya langit? Kenapa tidak Allah cerita pasal bumi? Kenapa tidak Allah cerita pasal manusia ke? Memang ada cerita pasal manusia, tapi cerita manusia dah masuk alam akhirat. Tapi kenapa antara makhluk yang diberikan fokus, diletakkan awal-awal suratul Mulk, kenapa Allah pilih makhluk bernama langit? Ini antara persoalan yang kita nak jawab. Okey, baik. Saya sangat hargai pada sedang menonton pada saat ini. Anda boleh terus komen kalau anda dapat sesuatu. Anda boleh komen dekat ruangan komen tu apa get the point anda. Get the point anda. Ataupun lebih menarik kalau anda boleh kongsikan get to the point anda. Dia ada beza get the point dan get to the point. So kalau anda ada nota-nota ataupun ada dapatan yang anda dapat daripada kuliah ini, anda boleh kongsikan dekat ruangan komen. Supaya yang lambat masuk, dia boleh tengok, oh yang ini saya terlepas tadi. Mudah-mudahan berpanjangan pahala daripada anda semua, insya-Allah sidang betul sekalian. Baik, jom kita masuk ayat yang ketiga. Baik, kalau ada mushaf, boleh buka mushaf. So kita akan bincang hari ini suratul Mulk ayat yang ketiga. Yang mana Allah SWT menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladhi khalaqal mauta alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. So insya-Allah hari ini saya menyasarkan target saya, kita akan bincang sampai ayat 5. Sebab dia sekali daripada ayat 3, 4, 5 dia cerita pasal langit juga. Okey, saya baca jugalah yang 4 dengan 5 tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Baik. Dalam ayat ketiga ni, again, Allah menyebut kembali satu perkataan yang Allah dah mention pada ayat yang kedua. Dalam ayat kedua Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayah. Tapi dalam ayat ketiga Allah menyebut allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. So apa yang sama kalimah khalaqa tu? If you still remember, kalau anda tengok pada siri yang kedua sebelum ini, saya dah bahaskan kenapa dalam Quran Allah guna khalaqa. Kenapa ada tempat-tempat bila Allah sebut pasal jadikan, Allah sebut dalam sebutan ja'ala. Tapi kali ini Allah sebut sebutan jadikan dalam lafaz khalaqa. So, apa beza dia? Kalau anda masih ingat pada siri yang kedua dulu, ringkasnya, khalaqa ini lebih kepada Allah nak cerita pasal kehebatan ciptaan tu. So, bila Allah sebut cipta ataupun jadikan dalam sebutan khalaqa, yang Allah nak fokus dengan sebutan khalaqa ni adalah Allah nak bagi highlight kepada kehebatan, keagungan kejadian tu. Dia berbeza dengan ja'ala sebab ja'ala ni dia bukan fokus kepada kehebatan kejadian tu. Tapi ja'ala pula dia fokus kepada rahmat Allah yang telah diberikan kepada kejadian itu. Saya ulang khalaqa, bila Allah sebut khalaqa dalam Quran, ciptaan ataupun jadian, yang Allah sebut dalam Quran perkataan khalaqa, Allah nak suruh kita fokus dan Allah nak fokus kepada kehebatan benda yang diciptakan itu. Hebat, luar biasa, keagungan benda itu. Tetapi bila mana Allah sebut ja'ala, yang maksudnya juga adalah jadikan, ja'ala ni dia lebih fokus kepada rahmat Allah kepada penciptaan itu. Yang mana rahmat itu telah memudahkan urusan kejadian itu tadi. Okay, boleh faham Satu fokus kepada kehebatan penciptaan, satu lagi fokus kepada rahmat Allah pada penciptaan itu. Okay, clear. So again, bila Allah sebut pasal langit dan Allah menyebut pasal khalaqa, so fahamlah kita ayat ketiga ini nak suruh kita fokus kepada kehebatan luar biasa langit tu. So Allah nak suruh kita renung betul-betul langit tu. Yes, betul, tak boleh kita nak pisahkan rahmat Allah pada langit. Tetapi bila Allah sebut khalaqa, dia Allah nak suruh kita fokus kepada kehebatan benda tu. So dalam konteks ayat ketiga kita nak bincang pasal langit. So Allah nak suruh kita fokus kepada kehebatan langit tu. Apa yang hebat sangat pada penciptaan langit tu. So the things that Allah said in this ayat, dalam ayat ketiga ni Allah sebut khalaqa, aku menciptakan sab'a samawatin tibaqan. Allah sebut dekat sini, aku yang menciptakan sab'a samawatin tibaqa, 7 lapisan langit. Baik, tuan-puan sekalian, menarik dekat sini, Allah sebut sab'a ni 7. Langit tu, samawat tu langit lah. Tibaqa ni adalah lapisan ataupun tingkatan-tingkatan. Baik. Sidang penonton sekalian, saya nak tanya, Allah dah sebut berapa banyak lapisan dekat langit yang Allah sebutkan dalam ayat ketiga ni. So Allah sebut Allah cipta langit. Tapi ada tak Allah mention berapa lapisan langit tu? Allah dah sebut ke belum berapa lapisan langit? Dah kan? Allah dah sebut dah ada berapa banyak lapisan langit tu. Allah sebut ada 7. Tetapi kalau anda membilang 7, contohnya macam anda ada 10 jari kan? Anda boleh bilang tak 7 daripada 10 jari anda? Anda boleh bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka anda pun kata, okey 7. Tetapi sidang betul sekalian, 7 yang kita duk alami pada hari ini, kebanyakannya 7 yang bersifat ma'dud. Benda yang boleh dikira. Tetapi, ask ourselves, tanya diri sendiri masing-masing. Allah sudah kantoikan, Allah sudah reveal, lapisan langit ada 7 lapis semuanya. Tetapi the question that rise here adalah, sudahkah kita boleh buat, sudahkah kita mampu buat, kita keluar daripada rumah, pagi esok sebagai contoh, kita keluar ke rumah, anda tengok ke atas, anda tengok langit, dan bolehkah anda meletakkan di manakah aras langit 1, dan di manakah aras langit kedua, dan di manakah aras langit ketiga? Kita dah dikantoikan oleh Allah dan di-reveal oleh Allah 7 lapisan. Tetapi, sudahkah kita boleh meletakkan aras-aras dia?
Okey, ni 1, tu 2, tu 3, tu 4, tu 5, tu 6, tu 7. Tu 7. Kita dah boleh buat belum? Boleh tak boleh? Kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat benda tu. Meskipun kita sudah tahu angkanya 7, lapisannya 7, tapi dia tidaklah semudah kita bilang macam kita bilang 7 jari. Dia tidak boleh bilang. Kenapa Allah kata kita ni, dia bila sebut pasal 7 lapisan langit ni, dia adalah benda yang tidak boleh dibilang oleh manusia. Sebabnya sidang betul sekalian, Allah sebut dalam ayat ini, Allah tak sebut sab'a samawatin tabaqat. Sebab dalam bahasa Arab, jamak bagi tabaqah ni adalah satu lapisan. Satu lapisan kita sebut sebagai tabaqah. Tabaqah, ta marbutah. Tabaqah. Lalu kalau ada banyak lapisan, maka kita akan sebut tabaqat. Itu adalah dia punya jamak dia. Kalau satu tak ada apa benda? Tabaqah. Kalau jamak dia apa benda? Tabaqat. Dia ada tambah alif ta ta'nis. Maka itulah jamak bagi lapisan yang banyak, lebih daripada 3. Tapi kenapa dalam ayat ketiga ni, bila Allah nak sebut lapisan tu banyak, ada 7, sebab lebih daripada 3 dikonsider jamak. Kenapa tidak Allah sebut sab'a samawatin tabaqat? Tapi Allah sebut dalam sebutan apa? Sab'a samawatin tibaqan. Sab'a samawatin tibaqan. Apa beza kalau Allah sebut tabaqat dan apakah pula beza kalau Allah sebut tibaqan? Baik, saya datangkan beza macam ni. Kalau Allah sebut allazi khalaqa sab'a samawatin tabaqat, dia akan jadi macam ni. Anda keluar ke rumah, anda boleh bilang, tu langit 1, tu langit 2, tu langit 3, tu langit 4. Kalau disebut dalam sebutan tabaqat, dia adalah merujuk kepada benda hak kita boleh bilang. Dia jadi ma'dud lagi. Dia banyak-banyak, tapi benda itu masih lagi dikonsider sebagai ma'dud, benda yang boleh dibilang. Tapi berbeza kalau Allah sebut dalam sebutan qan, tibaqan, ada fathatain, ada baris 2 di atas itu. Yang anda sebut dalam hukum tajwid tu ma'iwat tu. Fathatain ataupun baris 2 di atas, kesan dia pada bahasa Arab adalah kalau anda jumpa tibaqan ataupun hudan, dia sentiasa merujuk kepada benda yang ghairu ma'dud. Ghairu ma'dud. Apa makna ghairu ma'dud? Benda yang tidak boleh dibilang. Meskipun Allah sudah sebut 7, tapi 7 pada langit adalah 7 yang anda tak boleh bilang. 7 pada langit adalah 7 yang anda tak boleh bilang. That's why kita tak boleh bilang, sebab Allah sebut sab'a samawatin tibaqan. Dia tak boleh nak bilang berapa banyak, di manakah aras-aras langit tu. Meskipun sudah dikantorkan 7 bilangannya. Maka sidang penonton sekalian, boleh faham tak? So bila ada qan, ada fathatain dekat hujung perkataan itu, qan, tibaqan, maka dia jadi infinitif. Dia jadi benda yang tidak boleh dibilang. Dia jadi ghairu ma'dud. Dia same goes kepada bila kita baca dalam surah, dalam ayat 1000 dinar kan. Bila Allah sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajat ke makhrajan. Kita baca dalam ayat 1000 dinar tu, makhraja kan. Makhrajan, ada fathatain kat situ. Jalan keluar. Allah kata, barang siapa yang bertakwa, maka aku akan jadikan kepadanya jalan keluar. Tapi dekat situ, bila sebut makhrajan, kita tak nampak lagi bahawa banyak jalan keluar Allah nak bagi. Tapi sebab bila Allah sebut jan, sebab tu ayat seterusnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan berikan kepada kamu jalan keluar, aku akan rezekikan kepada kamu jalan keluar, la yahtasib, yang kamu tak akan sangka-sangka. Yahtasib juga, di samping tidak disangka-sangka, yahtasib juga datang perkataan hasaba, yang bermaksud yang anda tak boleh bilang berapa banyak jalan keluar yang Allah akan bagi. Min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi jalan keluar yang kamu tak boleh bilang berapa banyak. Boleh faham tak? So nak katanya bila ada jan, ada fathatain dekat atas itu, dia ada signifikan yang membawa kepada infinitif. Yang memberi makna kepada apa tadi? Kepada benda yang tidak boleh dibilang. Dan begitu juga bila Allah sebut alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah tak sebut, Allah sebut hudan dekat situ. Ada fathatain kat situ. Sebab bila Allah sebut hudan, tadi ingat lagi tak bila ada fathatain tadi dirujuk kepada benda yang bersifat infinitif dan benda yang tidak boleh dibilang, ghairu ma'dud. Maka sidang betul sekalian, apa yang akan berlaku?
Quran ini Allah kata la raiba fih. Dia tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin. Dia bukan satu petunjuk, bukan dua petunjuk, tetapi bila orang yang baca Quran tanpa ragu, Allah kata Allah akan bagi dia a massive load of guidance, infinitive guidance kepada orang itu. Sebab petunjuk tu tak boleh nak bilang dengan jari. So boleh faham apakah signifikan fathatain ataupun baris dua di atas dalam bahasa Arab. Okey, dalam bahasa Arab. Okey, boleh komen nota-nota yang anda dapat dekat sepanjang perbahasan itu. So kembali pada ayat ketiga, bila Allah sebut khalaqa sab'a samawatin tibaqan, meskipun sudah dikantoi 7 lapisan langit, tapi kita tak boleh nak bilang sebab Allah tak sebut tabaqat, Allah sebut tibaqan. So macam saya betul sekalian. Kita nak kata 7 ni kita boleh bilang mudah lah, tetapi untuk langit it's not as easy as kita bilang 7 jari. Dia lain. Okay, so dia jadi tak boleh bilang sebab Allah sebut tibaqan. Dan Allah sebut apa benda? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang, ataupun kamu tak akan dapat lihat pada langit itu, ciptaan Ar-Rahman itu, sebarang kecacatan. Itu maksudnya min tafawut. Kamu tak akan jumpa sebarang flaws. Kamu tak akan jumpa sebarang kecacatan dekat situ. Baik, sidang betul sekalian. Menarik kat sini adalah Allah tak sebut la tara. Ma tu maksudnya tidaklah dalam ayat ni. Ma tu tidak. Tapi bukankah sidang betul sekalian, bila sebut ma tidak ni ada satu lagi perkataan yang anda lebih familiar, yang anda selalu sebut perkataan itu tidak. Apa bendakah perkataan tersebut? La. La. Jadi kenapa Allah tak guna la? Kenapa Allah guna ma? So nak katanya sidang betul sekalian, kenapa Allah guna ma? Yang ni pun kena beri perhatian sikit. Sebab dia membantu anda untuk tadabbur satu Quran sebenarnya. Dia, kalau anda dapat dia punya keyword ni, some hacks dalam, bukan hacks, bukan gulul hacks tu. Anda dapat some hack dalam Quran ni, anda akan memudahkan diri anda untuk lebih faham Quran lepas ni, insya-Allah. Okey, baik. Dia ada beza tau penggunaan la dan ma. Beri perhatian baik-baik. Yang ni agak technical, but it will helps you a lot in the future, insya-Allah. Okay? Dengan anda tahu perbezaan di antara tidak dalam sebutan ma dan tidak dalam sebutan la. Okay, baik. Kalau Allah sebut tidak dalam sebutan la, la ini bersifat factual, kata benda, penolakan tak? Macam mana La ni bermaksud penindakan secara fakta. Maksudnya dia reject secara factual benda-benda yang bersifat fakta. La tu adalah benda factual statement. Yes, itu saya perkataan saya nak cari. Bila Allah sebut la, dia bersifat factual statement. Statement yang bersifat fakta dan tidak boleh berubah. Sebab itu kalau kita baca surah Al-Kafirun, Allah sebut qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La ni dekat sini dia bersebut fakta. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. So dia bukannya benda-benda yang ada keraguan. So la ini adalah benda bersifat fakta, factual statement, dan dia bersifat itu. Dia tidak akan ada perganjakan. Itulah. Tetapi ma ini dia lebih kepada pembetulan persepsi. Kalau la tadi saya ulang la ni adalah factual statement. Statement yang bersifat fakta. Itulah dia. Tetapi kalau ma, dia banyak digunakan oleh Allah untuk memperbetulkan apa tau? Untuk memperbetulkan persepsi. Memperbetulkan persepsi. Sebab itulah bila mana kita baca suratul Baqarah, bila mana Allah menceritakan tentang orang munafik, kan Allah sebut, wa minan nas may yaqul, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Allah sebut pasal orang munafik ni apa benda? Wa minan nas, daripada kalangan manusia, may yaqulu amanna billah, dan berkata kepada semua, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Tapi cuba tengok ayat lepas semua dia. Allah sambung. Kan mereka duk mengaku, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari kiamat. Tapi lepas tu Allah sebut walahum bimu'minin ke, ataupun Allah sebut wama hum bimu'minin. Allah sebut wama hum bimu'minin. Betul tak? Itu dalam surah Al-Baqarah. So kenapa dalam ayat tu Allah guna ma? Kenapa tidak Allah guna la? Sebab ingat lagi tak, ma tu tadi untuk apa benda? Pembetulan persepsi.
So bila mana saat mereka menyangkakan, oh saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhirat, maka Allah kata, no, kamu tak beriman kepada Allah, kamu tak beriman kepada aku, kamu tidak beriman kepada hari akhirat. No, 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 no. So bila Allah menafikan pembetulan persepsi, saat mereka menyangka begitu, Allah betulkan persepsi itu, maka Allah guna ma. Tapi bila Allah mendatangkan fakta, tidak secara fakta, maka Allah sebut la. Sama macam suratul Kafirun. Boleh beza? So bila Allah sebut dalam ayat ketiga suratul Mulk, ma tara fi khalqir rahman, bukan la tara fi khalqir rahman, apakah maksudnya? Maka maksudnya adalah Allah nak bagi tahu ramai manusia hari ini, saat mereka melihat langit dekat luar sana, mereka ada satu persepsi, pasti akan ada cacat. Mana mungkin ada ciptaan yang sempurna yang tidak ada sebarang kecacatan. Maka mereka menyangkakan, kalau kita berikan sedikit masa yang panjang untuk melihat langit, maka mereka menyangka, persepsi diorang adalah pasti ada cacat. Pasti ada cacat. So sidang penonton sekalian, apa yang berlaku adalah Allah refute that perception. Allah betulkan persepsi itu dengan Allah kata benda, ma tara. Bukanlah. Bukanlah. Allah kata ma tara. You are wrong. Persepsi kamu salah. Yang kamu katakan akan ada kecacatan itu, persepsi kamu salah. Sebab ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tak akan jumpa sebarang flaws. Kamu tak akan jumpa sebarang kecacatan di sebalik penciptaan aku kepada langit itu. Allahu akbar. Sidang penonton sekalian, dalam banyak-banyak ciptaan Allah, the only one makhluk yang Allah berani sebut, sidang penonton sekalian, yang tidak ada cacat, bahkan kalau anda baca ayat selepas ini, Allah kata, kalau kamu tak percaya, farji'il basar. Kembalikan pandangan kamu kepada langit. Nescaya bila kamu kembalikan pandangan kamu kepada langit, still kamu tak akan jumpa ada sebarang kecacatan. Tidak akan jumpa sebarang terbelah. Kamu tak akan jumpa sebarang belahan-belahan yang membocorkan langit itu sendiri. Maka sidang penonton sekalian, ini dah level Allah is very very confident, very very confident dengan penciptaan yang bernama langit. Sampai Allah kata, pergilah tengok berulang-ulang kali. Kamu tak akan jumpa cacat tu. Kenapa, sidang penonton sekalian? Kenapa dalam banyak-banyak makhluk Allah berani cabar manusia tengok langit? For sure, you will not see any flaws. Kenapa sampai begitu sekali Allah confident dengan ciptaan yang bernama langit? Okay, mari saya bagi tahu kenapa. Yang ini juga, sidang penonton sekalian, yang anda baca dekat pagi tadi. Tadi kita sembang cerita pasal pemilik dua kebun kan? Pagi tadi kan anda baca surah As-Sajdah. Kan pagi tadi kan dah boleh pergi masjid. Setengah-setengah tempat yang dah green zone, mungkin dah dibenarkan masjid dibuka, alhamdulillah. So mungkin ada yang pergi ke masjid pagi tadi, ataupun mungkin yang berjemaah di rumah baca surah As-Sajdah. Kenapa dalam banyak-banyak ciptaan Allah berani cabar makhluk yang berani cabar manusia dan membawa makhluk bernama langit untuk dicabar manusia? Tengok dah berulang kali, kamu tak akan jumpa cacat tu. Why? Bagi tahu kan, Allah ni, sebelum saya beritahu soal As-Sajdah, saya betul sekalian, bukankah kalau Allah nak ciptakan sesuatu, antara kehebatan Allah dalam menciptakan sesuatu, Allah just sebut je kun. Dan Allah kata, bila Allah sebut kun, kesannya mana? Fayakun. Allah sebut jadi-jadi benda tu. Ini adalah kuasa Allah. Allah sebut jadi-jadi. Which mean, apa yang kita boleh imaginekan adalah, kita boleh buat andaian adalah, Allah tidak perlukan sebarang masa. Sebab Allah boleh buat benda tu sekelip mata. Sekelip mata benda tu. Bahkan lebih sekejap daripada kelipan mata Allah boleh buat benda tu. Tapi, ada satu makhluk yang Allah sebut dalam Quran, yang Allah menciptakannya dengan mengambil masa, dengan mengambil 6 masa. Bukankah pagi tadi surah As-Sajdah, Allah sebut, fi sittati ayyam. Macam mana ayat dia tu? Fi sittati ayyam thumma stawa 'ala al-'arsy. Allah ambil 6 masa kan. Allah cerita pasal langit sebelum tu. Alladhi khalaqa, macam mana ayat dia? Fi sittati ayyam tu. Tapi anda boleh buka lah surah As-Sajdah, tapi anda cari fi sittati ayyam. Itu cerita pasal Allah ciptakan bumi dan langit. Dan Allah kata Allah ambil masa selama berapa lama? Allah ambil masa selama 6 masa. Bila anda sebut ayyam, anda tak boleh sebut hari tau. Kita sebut ayyam ni maksudnya hari lah. Yaum, ayyam, hari. Tapi bila sebut ayyam, di sisi Allah,
cara hari Allah, sistem hari Allah dan sistem hari kita for sure berbeza. Sebab itulah bila kita nak cerita pasal masa, senang betul sekalian, masa ni adalah benda yang menjadi barang rahsia Allah. That's why satu hadis Nabi kan, bila mana sahabat-sahabat tanya berapa lama ya sangkakala pertama nak pergi sangkakala kedua, berapa lama ya Rasulullah? Kan ada pernah sekali kan, ni ada sahih. Kan sahabat tanya, berapa lama antara gap di antara sangkakala pertama dan sangkakala yang kedua? Kan Nabi kan cuma sebut 40, hadis sahih menyebutkan. Tapi Nabi tak sebut, antara hikmah Nabi cuma sebut 40. Nabi tak sebut 40 hari. Nabi tak sebut 40 bulan. Nabi tak sebut 40 tahun. Nabi tak sebut 40 dekad. Nabi tak sebut 40 alaf. Sebab, sidang betul sekalian, sebabnya adalah bila dah berlaku kiamat dan ada sangkakala yang pertama, masa ini sistem dunia pun semua collapse. Sebab sangkakala pertama, sidang betul sekalian, pada waktu itu segala benda, kullu man alaiha fan, semua akan binasa. Termasuklah sistem masa yang digunakan manusia kat dunia. So sebab itulah Nabi tak sebut 40 hari ke 40 tahun ke 40 bulan. Nabi cuma sebut 40. Cuma nak sahabat je tanya, 40 hari ke ya Rasulullah? Nabi diam. Nabi tak bercakap. Dan Nabi, ada setengah-setengah riwayat mengatakan Nabi tidak ada pengetahuan tentangnya. Lalu ada yang berkata 40 bulan ke ya Rasulullah? So aku tidak ada pengetahuan tentangnya. So Nabi SAW sekalian, Nabi sebut 40 sebab apa tahu? Sebab masa yang akan digunakan selepas berlaku sangkakala pertama, selepas kolapsnya sistem dunia, pada waktu itu kita akan ikut congak dan perkiraan masa Allah. Dia dah tak sama dah dengan congak perkiraan masa dekat dunia. Boleh faham Sebab itu bila Allah sebut dalam surah As-Sajdah, Allah cipta langit ini dengan fi sittati ayyam, maka tak boleh kita sebut fi sittati ayyam tu 6 hari. Seolah-olah anda menyamakan 6 masa Allah tu sama dengan 6 hari kita. Sebab bila sebut hari, anda ambil 6 kali 24. Betul tak? Satu hari 24 jam. Maka saya nak putuskan, kalau anda kali dengan 6, anda dapat 144 jam. Is it Allah ambil masa 144 jam sama macam kita? So no. Sistem Allah dan sistem kita lain. So Allah, saya betul sekalian, kembali pada topik tadi, Allah boleh cipta benda barang sekelip mata Allah boleh buat. Tapi kenapa Allah tidak menggunakan kuasa untuk menciptakan? Allah mampu tak nak cipta langit sekelip mata? Allah terlebih mampu, saya betul sekalian. Tapi kenapa benda yang Allah boleh buat tapi Allah mengambil 6 masa untuk cipta langit? Kan? Kenapa Allah ambil 6 masa untuk cipta langit? So the answer is very interesting. Saya jumpa pasal penemuan ini. Ini adalah cara bagaimana Allah ajar kita, if you want to do something big, something that which is big, benda-benda yang besar dalam kehidupan, perancangan ke apa benda perancangan besar dalam kehidupan anda, maka Allah kata kamu kena ada sifat professionalism. Allah ni sangat-sangat kompeten dan mampu nak buat benda sekelip mata. Tapi kenapa Allah ambil 6 masa cipta langit? Sebab Allah nak ajar kita, if you want to do something big, you need a very proper plan. Dan a proper plan comes with a time frame. Gitu bahasa Kelantan. Okay? Saya ulang sekali lagi if you want to do something big, you have to be professional and you have to macam mana dah bahasa Kelantan tadi? If you have to be professional, dan kamu kena ada plan. Dan plan consists of time frame. Kena ada time frame. Maka Allah ajar kita jiwa profesional dalam buat benda-benda besar. Langit besar tak besar sama sekalian? Something which is big, sangat besar. Maka Allah kata, kalau kamu nak buat benda-benda besar ni, ada proper plan. Dan proper plan always come with a time frame. Sebab tu benda yang Allah boleh buat sekelip mata, tapi Allah ambil 6 masa untuk buat benda tu. Mana tak perfectnya sidang betul sekalian? Benda boleh kun fayakun, tapi Allah ambil 6 masa. That's why lah surah Al-Mulk ni Allah kata, "Thummarji'il basar, farji'il basar." Kembalikan pandangan kamu berulang-ulang kali. Kamu tak akan jumpa sebarang kecacatan. Allah berani cabar pasal langit sebab benda boleh buat sekelip mata, tapi Allah ambil 6 masa. Mustahil lah benda sekelip mata boleh buat, tapi buat 6 masa ada cacat. Boleh faham So, sinar betul sekalian. So, ayat keempat juga Allah bagi tahu. Dan Allah sebut dalam ayat yang ketiga tadi, farji'il basar.
kembalikan pandangan kamu. Tapi dalam ayat keempat, punyalah penekanan Allah nak kata kamu takkan jumpa langsung, sampai Allah kata thumma rji'il basara karratain. Kamu tengoklah banyak kali. Walaupun anda jumpa perkataan karratain ya dengan nun tu refer kepada dua, tapi ulama tafsir bersepakat bukan tu merujuk kepada dua kali anda lihat benda tu. Karratain, basara karratain, dia merujuk kepada anda tengok benda itu berulang-ulang kali. So lebih daripada sekali. Itu yang dimaksudkan tafsiran karratain. Walaupun anda faham karrataini, aini itu merujuk kepada dua, tetapi dia tidak merujuk kepada dua kali lihat. Tapi dia merujuk kepada benda yang dilakukan berulang-ulang kali. Okay? So anda bayangkan, lepas Allah berani cabar kamu tak akan jumpa cacat, dan Allah berani cabar manusia tengoklah berulang kali kamu tak akan jumpa cacat, dan Allah bagi tahu apakah kemuncak usaha yang manusia nak buat sampai nak tengok cari cacat tadi tu. Kemuncak dia Allah kata, kamu ni tak perlulah susahkan diri kamu. Sebab khasi'aw wa huwa hasir, sampailah kamu jadi penat, lelah, lemah, lesu, sampai setara tu pun sebab kamu dah tengok berulang kali kan. Tengok, tak jumpa. Tengok lagi sekali, tak jumpa. Tengok sekali lagi, tak jumpa. Allah kata, sampai kita habiskan tenaga, sampai lemah lesu, sampai jadi wahwa hasir, maka Allah kata sampai begitu sekali pun kamu dah penat, kamu still takkan jumpa. Habis tenaga kamu gunakan, kamu still takkan jumpa sebarang cacat kepada makhluk bernama langit ini. Itu. So sidang betul sekalian, satu lagi pendapat yang menarik tentang hasir ni, perkataan hasir ni juga banyak digunakan kepada satu makhluk yang bernama anjing. Hasir ni apa sidang betul sekalian? Baik. Ada setengah pendapat yang mengatakan hasir ni banyak digunakan pada anjing. Kenapa? Sebab yang sedang menonton ni mungkin anda boleh bayangkan apa yang saya nak sampaikan. Hasir ni digunakan pada anjing sebab apa tahu? Anjing kan bila mana dia kehausan dan dia keletihan, macam mana keadaan anjing pada waktu itu? Kan dia akan menjelirkan lidahnya dan dia akan panting. Orang kata panting ni apa? Dia tercungap-cungap. Okay? Anda yang dekat depan laptop sekarang ini ataupun depan phone, jangan cuba buat apa yang saya tengah cakapkan ini. Puhuk rupa je. Nak kata itu gambaran je kan? Dia menjelirkan lidahnya dan dia macam tercungap-cungap sidang betul sekalian. Itu adalah hasir. So anjing kan bila mana kehausan, keletihan, kepenatan, lalu bila mana dia menjelirkan lidah, lalu dia tercungap-cungap kan huduh bunyi, huduh rupanya. So nak menggambarkan tersangat letih tu. So Allah bagi tahu, habis tenaga kamu, di top up habis lagi tenaga kamu. Allah nak bagi tahu, kalau kamu cuba nak cari tafawut, kamu nak cuba cari flaws, kamu nak cuba cari cacat pada langit, kamu tak akan jumpa. Benda kau boleh buat sekelip mata, kau ambil 6 masa untuk cipta benda tu, kamu tak akan jumpa cacat pada benda tu. Boleh faham So anda boleh bayang tak sidang betul sekalian? That's why Allah guna khalaqa pada ayat ketiga. Sebab now Allah nak cerita pasal satu makhluk yang sangat luar biasa penciptaan dia. Sangat hebat penciptaan dia, nama dia langit. Okey. So ustaz, macam mana saya nak tadabbur benda ni? Saya faham dah langit ni besar ustaz. Hebatnya langit ni, masya-Allah hebatnya langit. So ustaz, macam mana benda ini akan membentuk karakter saya sebelum tidur pada malam ini? Kalau saya baca surah Al-Mulk pada malam ini, bila saya sampai ayat ketiga, saya nak tadabbur macam mana ustaz? Untuk saya nampak, tu langit punya cerita, apa kaitan langit dengan saya? Okay, this is the tadabbur. So kaitannya adalah sidang betul sekalian, Allah nak bagi tahu tadi sebelum tidur, daripada pukul 8 pagi ataupun lepas subuh, anda bekerja, anda banyak bersosial dengan manusia-manusia lain, anda banyak melakukan urusan-urusan keduniaan, lalu anda merasakan mungkin bila mana anda lakukan satu kebaikan, mungkin anda ada position, anda ada jawatan dekat dalam satu kelompok ataupun masyarakat, maka mungkin ada orang yang melihat anda melangit pada waktu itu. Oh baik orang ini, oh cantiknya orang ini, bagusnya orang ini. Maka mungkin pada saat itu orang memandang anda melangit. Orang melihat anda tinggi. Langit ni kan simbolik kepada ketinggian. Orang lihat anda tinggi. Lalu bila mana bukan seorang cakap, 10 orang cakap benda anda ni baik, anda ni bagus, anda ni pula anak soleh dekat rumah. Anda dekat rumah ni sangat-sangat bagus. Tolong mak masak, tolong mak sidai kain, tolong mak basuh pinggan. Maka barangkali anda merasakan, Masya Allah, saya ni orang yang baik. Maka bila 10 orang dah cakap anda ni seperti langit, anda ni tinggi, hebat dan sebagainya, maka dia akan membentuk kepercayaan yang anda ni sudah seperti langit pada waktu itu. Anda tinggi seperti langit. Anda mulia seperti langit. Lalu sebab mungkin anda sudah mula mendaki, anda merasakan diri anda ni tersangat tinggi.
Lalu sidang betul sekalian, sebelum tidur, Nabi menyarankan kita baca suratul Mulk pada ayat ketiga, cerita pasal kehebatan langit yang sangat besar ini. Meskipun 7 sudah dikantorkan angkanya, tetapi tidak boleh dibilang 7 itu sebab ghairu ma'dud, tibakan. Dan Allah sebut betapa hebatnya ciptaan ini sampai Allah kata tidak ada cacatnya, sidang betul sekalian. Maka Allah bagi tahu kepada kita yang membaca ayat ketiga dan keempat, tadaburnya bagaimana? Allah nak bagi tahu, setinggi-tinggi orang memuja kamu sehingga kamu menjadi tinggi seperti langit, aku nak datangkan sebelum kamu tidur, ingatlah kamu ini tidak nak dibandingkan dengan makhluk bernama langit, kamu ini tidak sempurna sepertinya. Mungkin ada yang merasakan, ustaz, bukan ke manusia semulia-mulia makhluk yang Allah ciptakan? Kenapa tiba-tiba ustaz sebut kepada saya pada hari ini, Allah datangkan cerita pasal langit seolah-olah nak menampakkan kita ni lebih rendah daripada dia? Sidang betul sekalian, ini bukan saya cakap. Ini Allah cakap. So, kenapa Allah mendatangkan kehebatan langit? Sebab Allah nak bagi tahu, sebaik-baik kamu, ada satu makhluk yang lebih baik daripada kamu. So, stop being manusia yang merasakan diri itu terlalu baik dan terlalu tinggi di hadapan manusia. Sebab Allah bagi tahu, kamu tinggi. No, langit tinggi lagi. Ada 7 lapis. Yang kamu tak boleh bilang manakah lapisan itu. Mana 1, mana 2, mana 3, mana 4. Kamu tak akan boleh bilang 7 itu. Kamu rasa kamu tinggi, kamu mulia. No, tu langit tu lagi mulia, lagi besar. Lagi hebat daripada kamu. So, kenapa saya katakan Allah sebut? Kalau anda buka sekarang, okey, sebelum saya bagi tahu, sebelum saya bagi benda ni, saya kan dah janji dengan anda pada siri kedua saya nak bagi teka-teki. Kan? Saya nak bagi teka-teki kan? Okey. Seramai 56-57 orang yang sedang menonton secara live saat ini. Yang mungkin ada gambar yang nak tonton secara rakaman, terpulang lah. Okay, 56 orang. Please participate in this teka-teki. Okay. My teka-teki, soalan dia mudah je. Okay. Cuma memerlukan iman dan ilmu untuk jawab benda ni. Okay. Saya nak tanya tuan-tuan puan sekalian. Sidang betul sekalian. Soalannya adalah, antara penciptaan manusia dan penciptaan langit, manakah yang lebih kompleks? Nak cipta manusia lagi susah ke nak cipta langit lagi susah? So, bila kita tahu mana lagi susah, insya-Allah jawapan bagi tak apa, saya tak nak tanya mana. Saya nak jawab dua persoalan tu. Cuba komen ramai-ramai. Apa pendapat anda antara menciptakan manusia dan menciptakan langit, which one yang lebih kompleks untuk menciptakan? Mana lagi susah? Hakikatnya Allah tak susah. Tapi saya nak kata, manakah yang prosesnya lebih kompleks? Menciptakan manusia ke menciptakan langit? So, komen dekat bawah tu jawapan anda masing-masing. Let's see berapa ramai yang betul. Then, saya akan bagi tahu jawapan dia. Okay, saya buka seminit. Okay, Farah Saman kata manusia. Okay, teruskan tengok sikit berapa ramai yang akan boleh participate. Jawab je, insya-Allah. Okey, Amiratul Huda Karim pun kata manusia. Nuran Natasha, Nur Antasha. Okey, kata manusia. Oh, ramai manusia Asyikin, manusia. Fauziah Rais, manusia. Ahmad Farid, langit. Nur Hakim, manusia. Wah, majoriti manusia. Fatimah Ahmad, langit. Okey, ramai jawab manusia. Muhammad Naif Hafizin, langit. Okey, Nurul Nabila, langit. Masya Allah. Oi, langit pula. Tadi gelombang manusia, sekarang gelombang langit. Okey. Muhammad Azri, langit. Nurul Aina Mak Sidik, langit. Tiba-tiba tadi kita nampak macam manusia nak menang dah. Tiba-tiba ramai yang memilih langit pada saat ini. Saya dah kata tadi ni Aizat, hakikatnya dua-dua mudah. Tetapi hak mana lagi kompleks? Okey, Muzammil Muhammad kata manusia. Atira Sanmin pun kata manusia. Okey, baik. Lagi dua lagi dan kita stop lah. Pak ramai ni nak tengok 57 komen, mungkin jauh tu nak tengok tu. Ada lagi nak komen tak? Berapa manusia ke langit? Tak ada dah? Okay. Kalau tak ada, okey. Baik. Adik-adik senang betul sekalian. Jawapannya, okey. Ada musahawakan kan? Okey. Jawapannya, buka surah Ghafir. Buka surah Ghafir ayat ke-57. Okey. Surah Ghafir ayat ke-57.
Okey, saya tak nak sebut. Saya nak biar anda tersenyum sendirian sebab anda dapat jawapan dekat dalam ayat tu. Maka kalau anda terkena, kalau anda jawapan salah, cuba senyum sikit. Bagi smiley senyum dekat bawah tu. Okey. Gurau je saya sekalian. Saja nak wujudkan interaksi. Saya cakap seorang-seorang je dalam bilik ni. Kan? Kok-kok lah kan. Seronok sikit boleh interaksi. Boleh saya tahu sikit status anda mendengar macam mana. Dah jumpa belum? Surah Ghafir ayat ke-57. So kalau kata betul, anda buat macam tu. Buat smiley good. Kalau anda rasa anda tersilap jawapan anda, bukanlah kata salah. Bukanlah kata teruk kalau salah tu. So anda buatlah smiley senyum sebab anda sudah jumpa jawapan dia. Alhamdulillah. Jumpa tak? Surah Ghafir ayat ke-57. Yang berbunyi, tak apalah. Cuba komen sikit. Tak ada lagi senyum angkat good ni. Tak ada lagi yang angkat good ataupun senyum ni. So kita nak tengok siapa yang kena. Para Saman dah mula hantar smiley di situ. Okay. Oh, tengah lipat kain ni Ustaz, Masya Allah. Tengah lipat kain pun tengah ada apa? Puan Aisyah ni. Aisyah Matsuyama ni. Tengah lipat kain, Masya Allah. Tengah duduk dengar. Okay, the answer is, okay, yang tengah lipat kain tu ni jawapan dia. Okay. Jawapannya Allah sebut dalam surah Ghafir. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Allah sebut benar-benar khalqus samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi itu akbar min khalqin nas, lebih besar, lebih kompleks daripada menciptakan manusia. So Allah bagi tahu jawapan, langit lagi kompleks daripada menciptakan manusia. Maka inilah suratul Mulk yang kita baca setiap malam ni, nak bagi kita ingat fakta ni. Kalau kita rasa kita ni mulia sangat, kalau kita rasa ni kita hebat sangat, Allah bagi tahu, not you yang paling mulia, yang paling kompleks aku ciptakan. Ada satu makhluk, dia sangat besar, dia lebih kompleks aku ciptakan, namanya langit. Maka kenapa hari ini kamu ni datang daripada tanah, tetapi banyaknya bersifat langit? Gitu. So Allah mengingatkan kita, lepas Allah ingatkan kita tentang allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ayat ketiga hingga 5 ni Allah ajar kita tentang apa? Tadabburnya setiap malam. Kenapa kita baca suratul Mulk sampai ayat 3 sampai 5 ni? Allah nak suruh kita ni, ingat kita ni asal daripada mana? Tanah. Kenapa kamu ni asal tanah tetapi bersifat seperti langit? Itu. So boleh buat status Facebook lepas ni Saya ulang status tu. Okay, apa benda dia punya quotes tu. Mengapa hari ni kita ni dah ciptakan daripada tanah, asal daripada tanah. Tiba-tiba ramai manusia hari ni yang bersifat seperti langit. Mengapa kita banyak bersifat seperti langit? So kalau kamu merasakan kamu ini terlalu hebat sangat, terlalu dipandang tinggi oleh masyarakat, bila kamu baca sebelum tidur, muhasabah seketika, saya ni siapa di mati mata Allah? Langit tu lagi besar daripada saya. Kenapa saya nak katakan saya mulia? Gitu. So, Sidang Betul sekalian, saya harapkan anda dapat poin yang saya nak sampaikan. Sekarang sudah menjelang 10 suku. So, Sidang Betul sekalian, saya sangat-sangat ingin berkongsi dengan anda ayat ke-5. Tetapi masa mencemburui kita, masa sangat mencemburui kita lah, Sidang Betul sekalian. Saya tak pasti nak teruskan ataupun tidak ayat yang terakhir, ayat ke-5 tu. Kalau anda boleh, kalau anda boleh bertahan seketika, saya boleh nak kongsikan. Tapi panjang sebenarnya perbahasan ayat ke-5 ni. So tak apalah Sidang Betul sekalian, saya rasa saya kena stop dulu. Sebab cerita dia ada banyak benda yang cover dalam ayat yang ke-5 ni. So kita berhenti dekat situ dulu Sidang Betul sekalian. Cuma saya akan open kok ada soalan yang penting-penting kalau anda nak tanya pada sesi live ni. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang menonton konsisten. Yang sedang lipat kain tadi pun menonton dengan cemerlang sekali. Alhamdulillah. Jarang-jarang tu anak muda, jarang-jarang orang-orang yang sedang lipat kain tapi dengan kuliah, Masya Allah. So, Sidang Betul sekalian, terima kasih kerana sudi menonton lah. Saya rasa saya kena berhentikan juga. Naif Hafizin, saya kena berhentikan. Saya tahu ramai nak teruskan tu, tapi yalah, saya ada anak kecil yang nak kena jaga kat luar. Saya ada anak bayi yang baru lahir. Hari ni genap sebulan. Hari ni sebulan, tutup sebulan.
Jadi saya buat deal dengan isteri saya kena jaga dengan dia lepas ni lah. Sebolehnya saya tak nak drag supaya saya boleh jaga anak saya lepas ni. Boleh tak? Okay, kita stop dulu Okay. Terima kasih sekali lagi pada semua yang menonton secara live. Kau ada soalan? Saya boleh raikan 1-2 soalan. Kalau ada soalan, kita rujuk ke ruang interaksi. Okay. Tak ada soalan Okay, baik. Sahabat sekalian, kalau saya nak masuk sikit ayat kelima ni sebagai penutup, Allah sebutkan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Okey, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sahabat sekalian, ayat ni sebenarnya menyebabkan kita ni akan rasa lebih kerdil sangat-sangat. Sebab sahabat sekalian, saya nak tanya, kan tadi saya kata tadi kan bila mana Allah sebut sab'a samawatin tibaqan, ada tibaqan dekat situ, dia jadi uncountable, dia jadi ghairu ma'dud kan. Okey, ma'dud ni countable, dia boleh bilang, countable nouns. Tapi kalau ghairu ma'dud, dia jadi uncountable, dia tak boleh nak dibilang dengan jari. Jadi sidang betul sekalian, apa yang saya boleh katakan dalam ayat kelima ni, saya bagi teaser untuk kuliah akan datang, insya-Allah kalau kesempatan kita bincang, kalau ada rezeki minggu depan. Okey, kenapa saya katakan ayat kelima ni menyebabkan kita jadi lebih kerdil? Kan tadi saya kata ada 7 lapisan dan kita tak boleh bilangkan 7 lapisan itu. Sidang betul sekalian, dalam ayat kelima ni tiba-tiba Allah ada cerita tentang satu lapisan langit. Dia ada 7 lapisan tadi kan. Tapi dalam ayat kelima ni Allah ada ambil satu lapisan langit. Dan kalaulah anda benar-benar memahami satu lapisan langit ni, anda akan tahulah betapa kerdilnya anda. Betapa luasnya langit ini. So, sahabat betul sekalian, kalau anda merasakan anda dah cukup besar dengan apa yang anda ada, anda dah cukup mulia dengan apa yang anda ada, stop yourself ataupun hold yourself right there. Kerana anda akan dapati dalam ayat kelima ni, anda akan tertunduk malu bila anda merasakan anda ni terlalu besar sangat-sangat. So behave, contemplate yourself dan hati-hati dalam mengatakan sebegitu. Okay, ada ni yang bertanya soalan. Okey, berkenaan dengan ciptaan langit dalam Al-Quran ni telah membuka ruang kepada ramai pengkaji untuk mengaitkan dengan sains. Jadi apakah metod untuk kita memahami ayat Al-Quran dan dengan sains? Bolehkah tafsiran sedemikian rupa dibuat dengan secara saintifik? Hakikatnya sidang betul sekalian, boleh. Sebab banyak hari ni pembuktian sains membenarkan apa yang Quran sebut. So nak katanya, tidak salah kita memanfaatkan sains untuk membuktikan Quran. Tapi dia jadi salah kalau kita kaji sains untuk menafikan apa yang Quran sebut. So nampak tak? Dia jadi kembali pada niat tu. Innamal a'malu bin niyat. So kalau kita ni selaku orang Muslim, kalau kita nak menggunakan sains, pastikan sains. Kita bukanlah bias, tetapi kita nak berdoa kepada Allah supaya Allah memperlihatkan kehebatannya. Maka kita mohon pada Allah kajian sains ini akan membenarkan lagi Al-Quran. Ni sebagai contoh dah sama-sama sekalian. Dulu kan orang sebut madu, tapi orang tak tahu pun khasiat madu. Cuma barulah datang selepas 1400 tahun siang betul sekalian, barulah datang ada orang duk kata pasal kelebihan madu. Orang buat kajian saintifik. Sampai di tesis PhD kan tentang kajian madu. So nak katanya siang betul sekalian, ada sains yang akan mengukuhkan apa yang Quran sebut. So siang betul sekalian, itu yang dikatakan dalam perbahasan ulum Quran, kita namakan sebagai i'jazul ilmi. Kemukjizatan Al-Quran melalui sains. Maka tidak ada salahnya saya nak putuskan kalau itu akan membenarkan lagi Al-Quran. Tapi kalau niat pada asal untuk mengkaji, untuk menafikan benda tu, maka hakikatnya teman-teman sekalian, dia tidak akan mendapat apa-apa manfaat. Maka ada disiplinnya. Okay? Yang terakhir, Ustaz dalam Quran dia menyatakan langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Kenapa tak boleh nak simo ni? Lalu Allah bersemayam di atas arash. Apakah maksudnya? Hak ni kena bincang tadabbur surah As-Sajdah. Hak ni panjang perbahasan dia. Kenapa Allah sebut bersemayam di atas arash ni? Summa stawa 'alal arash kan? Kan Allah sebut dalam ayat tu. Hak ni kena masuk tadabbur surah As-Sajdah lah. Kena bincang nanti Fatin Akilah. Memang panjang perbahasan ini. Sebab kita nak bincang istawa tu lagi. Kenapa tidak disebut jalasa? Kenapa Allah guna istawa dekat situ bersemayam tu apa? Hakikatnya perbahasan ini panjang. So boleh tak Fatin Akilah saya tangguhkan dulu soalan ni, sebab persoalan ini kompleks. Okey, dia perlukan perbahasan yang agak panjang. Okey, baik, terima kasih pada semua yang menonton. Terima kasih kerana stay tune daripada mula sampai habis.
Mudah-mudahan anda semua dan kita semua beroleh rahmat daripada Al-Quran dan terus diberi rezekikan oleh Allah SWT untuk kita lebih memahami Al-Quran dari masa ke semasa. Dan mudah-mudahan kita semua akan sentiasa merasa betapa lazatnya mentadabbur ayat-ayat Allah SWT, insya-Allah. Okey. Terima kasih pada Prof Faz yang sudah menjemput saya. InsyaAllah kita berbaki satu siri lagi. So tengoklah bagaimana Prof Faz nak deal dengan saya macam mana ke, ataupun perlu macam mana kita ni. Sebab baru sampai ayat 5 kita ni. 5 tu pun baru teaser, tak masuk lagi cerita. Okay? So insyaAllah kalau ada panjang umur, rezeki, kita akan cuba tamatkan ataupun habiskan perbincangan tadabbur surah Al-Mulk insyaAllah. Okay, aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share video ni kepada semua. Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.